Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada rakan-rakan taulan sahabat handai yang menonton saya di YouTube, Facebook, Twitter, TikTok yang pertama, TikTok yang kedua di Iswardi Morning version kedua, dan juga apa orang kata kepada semua yang berada dengan saya di YouTube dan juga Facebook. Ada si Zulin kata, mohon umat Islam yang sayangkan Islam dan bangsa Melayu jangan layan Iswardi ni. Macam dialah terpaling Islam dan dialah terpaling Melayu lah. Dia, orang macam ni tuan-tuan, dia simple je. Remedi bagi orang macam ni je. Dia jahil dan dia juga dia bodoh. Itu je sebab dia. Sebab dia takkan, kata Allah dalam Al-Quran kan, orang macam ni dia takkan dengar, dia takkan nak dengar hujah kita, dan kalau kita bawa mereka berhujah, mereka akan hina kita. Dia takkan bawa poin-poin hujah, tapi mereka akan hina kita. Tetapi yang lain tu, bagi saya, kebanyakan manusia ni semua, majoriti rakyat kita ataupun orang awam ni, mereka adalah yang jenis berfikir. Dan majoriti saya percaya bukan penyokong mana-mana parti sekalipun. Saya buat survey hari tu, 80% daripada live streamer saya bukan dari penyokong daripada mana-mana parti politik. Jadi bila bukan penyokong mana-mana parti politik, so daripada situ kita tahu bahawa mereka sebenarnya nak mendengar tentang fakta daripada kesemua pihak. Saya jumpa juga, dia dengar Iswardi, dia juga dengar Papa Gomo, dia juga dengar Ratu Naga, dia juga dengar Lokman Adam, dia dengar semua. Kemudian dia compare. Sebab dalam negara kita ni, kita tak boleh paksa orang nak dengar siapa, kan? Terpulang kepada anda nilai hujah-hujah yang ada, dan terpulang kepada anda untuk membuat konklusi kepada hujah-hujah tersebut dan cara-cara hujah tersebut dibentangkan. Okey, walaupun terpaling Melayu, terpaling Islam. So malam ni kita akan cerita yang terpaling ni tuan-tuan. Kita akan cerita yang terpaling. 2 hari itu saya dedahkan yang terpaling gagal kerajaan negeri Kedah dan juga kerajaan negeri Terengganu. Betapa daripada segi pentadbiran mereka adalah kerajaan yang gagal dalam mentadbir. Jadi nanti saya akan bawa pula kerajaan negeri Kelantan. Perlis saya tak sentuh lah, sebab Perlis ni bagi saya kesian. Teruk dia kena nanti. Kan, teruk dia kena. So tak apalah, dia pun baru satu penggal mentadbir. Biar api kat dia lah, orang kata kan. Baik. Kita tambah lagi. Di Kedah, padi di pokok sena tak berapa menjadi petani. Cuaca panas melampau yang melanda daerah pokok sena dipercayai antara sebab pesawah mengalami kemerosotan hasil padi antara 20 sehingga 30% berbanding musim lepas. Muhammad Farid Syafi'i 38 daripada Gula di pokok sena mendakwa dia yang mengusahakan lebih 30 hektar sawah turut terkesan dengan suhu panas sejak sebulan lepas dan paling tinggi baru-baru ini sehingga padi menjadi ringan dan kering. Padi jadi ringan, jadi hampa, iaitu kosong. Suhu ekstrim sangat dan kita ingat panas biasa-biasa sampai ada yang dah buang air 20 hari sebelum mengerat. Tiba-tiba suhu panas sangat mengakibatkan pokok padi cepat kering dan buah padi kurang berisi beras. Bukan salah siapa pun. Ada yang menjadi sampai 7 dan 8 tan per hektar. Cuma ada silap percaturan mengakibatkan bendang cepat kering sehingga pokok terbantut dan menjejaskan pokok padi yang tengah bunting ketika ini. Muhammad Fuad berkata fenomena El Nino yang melanda ketika ini mengakibatkan hasil tuaiannya turut menyusut dan tinggal kira-kira 5 tan metrik per hektar berbanding 7 tan metrik per hektar sebelum ini. Tapi kami yakin selagi ada jaminan daripada pihak Lembaga Kemajuan iaitu Pertanian Muda MADA kata 3 empangan mencukupi untuk pengairan musim depan, kami tak risau sangatlah untuk tanaman semula nanti. Cuma kami kena lebih peka pada ramalan cuaca agar tak lepas air awal dan ikut jadual penamaan yang ditetapkan oleh MADA. Seorang lagi pesawat, Jamil Abdullah berkata, Kedah memang memerlukan cuaca panas musim ini bagi menstabilkan tanah untuk rawatan tanah jerlus, tetapi bukanlah cuaca yang terlampau panas sehingga menjejaskan hasil pertanian dan situasi di luar jangka. Now, kalau kita tengok tuan-tuan, sebenarnya Malaysian Meteorology telah pun mengeluarkan apa orang kata, satu amaran berkenaan dengan El Nino ni, berkenaan dengan El Nino ini, dan kalau saya tunjukkan dekat laman web ni, kita boleh lihat sendiri di MET, Jabatan Meteorologi, titik-titik panas yang warna kuning tu adalah titik panas dah, dan yang paling banyak sekarang ni di daerah ataupun di kawasan Kedah, seperti Langkawi, Perlis juga, Kubang Basuh, Padang Terap, Pokok Sena, Sik,
Ya kalau kita tengok dia oren, ada oren gelombang haba ni dekat daerah pokok sena yang saya sebut tadi itulah. Ini gelombang haba, heat wave. Yang lain tu langkah tahap berjaga-jaga lah, iaitu suhu maksimum sehingga 35 sehingga 37 degree Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Yang lain tu kurang daripada 35 darjah Celsius. So, kalau kita tengok Temerloh, Raup, Kapar, Kinta, Kuala Kangsar, Sepang, Kuala Selangor, Muar, Batu Pahat, ini daerah-daerah yang tahap dia 35 sehingga 37 darjah Celsius. Dan kita mengharapkan supaya tuan-tuan dan puan-puan, kita sentiasa berjaga-jaga terutama dalam cuaca panas supaya tidak berlaku heat stroke. Ambil banyak liquid, minum banyak air dan elakkan daripada berjemur ataupun elakkan daripada berada di tempat panas dalam satu tempoh yang lama, sama ada orang dewasa ataupun kanak-kanak. Kan? Ini nasihat penaja. Kan, heat stroke ni tuan-tuan kalau kena kan. So kita tak nak pada apa orang kata keadaan itu berlaku. Tolong share lagi tuan-tuan, tolong tap love. Terima kasih bawah 182 ni tap love ni. So siapa yang belum follow account 2, tolong follow account 2. So dalam keadaan cuaca sekarang ini, kita bab kata petani tadi di pokok sena, sebab mereka melepaskan air terlalu awal kan. Mereka melepaskan air terlalu awal, jadi sepatutnya mereka mendengar arahan daripada MADA terlebih dahulu. Tapi tak apalah, itu pengalaman kan. Benda boleh yalah, pengalaman lah. Jadi lepas ini kita dah tahu dah bagaimana nak mengalami situasi-situasi sebegini. So kalau sekiranya ini berlaku, menyebabkan berkemungkinan beras-beras tempatan juga berkurangan. Kalau sekiranya dia efek banyak daripada negeri Kedah ni. Negeri Kedah kalau. Tapi kalau tengok macam Selangor, antara pengeluar beras terbesar di negara kita juga, tidak banyak kawasan yang efek. Okay, habis kat situ. Niza gagal lagi dalam pemilihan Amanah Gopeng Ampangan pula. Bekas Menteri Besar Perak Muhammad Nizar Jamaluddin gagal lagi menempatkan dirinya dalam kelompok teratas ahli jawatankuasa Amanah Gopeng dalam pemilihan semula yang diadakan hari ini. Perkara itu disahkan oleh Ketua baru Amanah Gopeng Ahmad Tarmizi Musa. Ya, beliau tidak terpilih. Nizar gagal mendapat untuk berada dalam kelompok 15 tertinggi bagi kawasan tersebut dalam pemilihan hari ini. Ia secara automatik tidak membolehkan Exco Perak itu dipertimbangkan mengisi sebarang jawatan parti dalam kawasan tersebut. Berbeza daripada pemilihan kebanyakan parti, jawatan utama amanah di peringkat akar umbi sehingga ke tahap tertinggi ditentukan oleh kelompok teratas melalui kaedah musyawarah. Kata Ahmad Tarmizi, Amanah Gopeng boleh membincangkan cadangan jika ada untuk memberikan jawatan lantikan kepada Nizar selepas ini. Setakat ini, sebarang cadangan untuk lantikan tambahan tidak diputuskan lagi. Apa-apa pun tunggu dalam mesyuarat, katanya. Sementara itu, Seagung Amanah, Faiz Fazil berkata mesyuarat tahunan Amanah Gopeng diadakan semula hari ini berikutan mesyuarat terdahulu dibatalkan kerana tidak mengikut tata cara yang sepatutnya. Dalam kes ini, mereka buat secara hybrid. Undian oleh ahli yang hadir secara online tidak dapat disahkan kerana sistem pengundian disediakan hanya untuk undian fizikal, katanya. Untuk rekod, Nizar yang juga Adun Sungai Rapat kini dilantik memegang portfolio infrastruktur tenaga air dan pengangkutan awam. Nizar menjadi Menteri Besar yang ke-10 Pakatan Rakyat sebelum dikhianati pada waktu itu. Nizar yang juga ketika itu bersama PAS memenangi kerusi DUN Pasir Panjang. Kekalahan Nizar ini bukanlah yang pertama kali dihadapinya dan dia juga gagal mendapat undi mencukupi bagi melayakkan diri dalam kelompok 15 teratas. So itu sajalah berita daripada Amanah saya bawakan tadi. Update sedikit sedikit sana sedikit sini kan. Alright. Baik. Baru-baru ini ada satu perhimpunan oleh Women's March diadakan di Kuala Lumpur. Menurut dakwaan mereka, bahawa mereka telah cuba menghantar borang permohonan untuk mengadakan perhimpunan, tetapi telah di-reject sebanyak 5 kali. Dan akhirnya yang terakhir itu diterimalah. Kemudian Ketua Polis Negara kata berkemungkinan Balai Polis tak faham prosedur ataupun tersilap, ataupun berkemungkinan borang yang dihantar itu tak berapa komplit, ada kemungkinan. Tetapi Polis Dan Wangi pula mengatakan bahawa mereka tidak menerima sebarang permohonan, katanya. So saya rasa memang tak terima sebab tak lepas pun pegawai kat depan tu kan. Saya rasa lah. Tetapi baru-baru ini dikatakan bahawa perhimpunan itu disiasat. Okey, peguam, kerajaan hipokrit sebab masih biarkan himpunan aman disiasat. Women's March 2024 menyifatkan kerajaan bersifat hipokrit kerana tetap membiarkan penganjuran perhimpunan aman disiasat polis, kata pada masa yang sama melaungkan reformasi. Saya dan aktivis sudah penat
dengan pihak kerajaan yang masih membenarkan siasatan di bawah Akta Perhimpunan Aman. Kerajaan ini dipimpin oleh Pakatan Harapan agak memalukan apabila mereka dahulu melaungkan semangat reformasi dan turut menggunakan jalanan untuk menyuarakan bantahan pada saat mereka menjadi pembangkang, kata Peguam WMMY Zaid Malik. Dia menegaskan kebebasan berhimpun adalah hak setiap warga negara termaktub dalam perkara 10 Fasal 1A Perlembagaan Persekutuan dan tidak sewajarnya dihalang oleh mana-mana pihak. Zaid mengiringi 4 individu dipanggil polis bagi membantu siasatan berhubung penganjuran perarakan sempena Hari Wanita Sedunia di Kuala Lumpur pada 9 Mac. Selain Zaid, 2 lagi peguam yang diwakili adalah Rajusian Pillai dan Azira Aziz. Terdahulu, Ketua Polis Dang Wangi memberitahu siasatan dibuat mengikut Seksyen 15 Akta Perhimpunan Aman kerana didakwa melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh polis. Dia juga berkata jawatankuasa penganjur akan disiasat di bawah Seksyen 14 kerana mengibar spanduk dengan unsur sensitif. Dengan unsur sensitif. Saya nak tengok apa unsur sensitif dia. And transphobia. Yang tu, betul. Alright. Ahli Jawatankuasa WMMY Azura ni berkata pihaknya ada hak untuk menganjur perarakan tersebut setiap tahun. Polis tak perlu bazir masa memanggil dan menyiasat kami. Dalam proses pembunuhan aman, kita hanya perlu menghantar notis pemakluman. Berkenaan suara yang kami bawakan dan plankard kami tulis, itu adalah hak kami seperti yang termaktub di dalam perlembagaan. Baik. Okay, now dia ada 2 perkara yang disebut dekat sini. Bila disebut tentang reformasi, polis tidak ada masalah untuk perhimpunan tersebut berlaku dan perhimpunan itu telah berlaku. Okey, perhimpunan itu telah berlaku dan telah pun dijalankan. So, siasatan itu bukan ke atas perhimpunan. Siasatan itu ke atas perkara sensitif yang diorang bawa di dalam perhimpunan. Itu je. Jadi, betul kita ada kebebasan di dalam perhimpunan. Akta Perhimpunan Aman membenarkan mereka menghimpun. Dia menggunakan alasan Women's March Day. Tetapi dia menggunakan perkataan-perkataan yang sensitif. Dan antara perkataan sensitif adalah transfobik, transseksual, pondan. Ni saya nak bagi tahu kepada wanita, di Eropah pun, di negara Amerika pun, orang dah menolak dah transseksual ni yang mula infringe hak wanita. Kita kat Malaysia ni baru nak memperjuangkan hak tersebut. Dekat sana dah terlalu melampau sampai lelaki berpakaian wanita dah boleh masuk jamban perempuan, dah boleh mengintai anak-anak perempuan yang tengah salin baju. Is that what women try to perjuangkan sekarang ini? We are going backwards sebenarnya. You nak call me transphobic, you call me lah. For me, now isunya sekarang ini, men has been encroaching di dalam wanita punya hak, dibenarkan oleh feminis moden sekarang ini. Dan saya percaya kalau ini dibawa ke Malaysia, maka dia akan menggugat hak wanita yang sebenar. Kita kena ingat, transseksual, pondan-pondan adalah lelaki. Biological men, mereka adalah lelaki. Suka atau tidak, mereka adalah lelaki. They can wear whatever they want, they can dress whatever they want, they can make up whatever they want, they are men. They are free to dress. Mereka nak berpakaian macam mana pun, berpakaianlah. Tetapi mereka tetap lelaki dan I will not allow lelaki infringe hak wanita. And the fact yang aktivis wanita ini membenarkan transseksual masuk ke dalam hak wanita, that is by itself a disgrace to women. I against that 100,000%. Transsexuals are men, noktah. They are men, no such thing as transphobia. They have something wrong in their mind, they have to get checked, and that's that. You not argue otherwise, you cannot. Transsexual men are men. Okay? Now, this is a free country. You can say what you want to say. I can say what I want to say. I argue otherwise. Kalau you betul-betul feminis, you perjuangkan hak wanita, bukan perjuangkan hak lelaki. Itu yang disoal siasat oleh polis. That is the sensitive stuff. Nak berhimpun, tak ada masalah. Dah dibenarkan pun perhimpunan tu. Tiba-tiba kerajaan ni disalahkan kerana berhimpun. Kerajaan ni tak kata salah nak berhimpun. But the negative message, the sensitive message yang you bawa itu. Nah, bila kerajaan ini kena serang oleh walaon, kamu ke yang membela?
Kamu ke yang mengatakan sebaliknya? Tak. Sebaliknya kamu hentang balik kerajaan ini. Kamu ke yang terpaling untuk nak membela kerajaan ini? Tidak. Sebaliknya kamu yang akan, orang kata apa, akan kenakan balik kerajaan ini. Now, you nak call it conservative ke, right wing ke, whatever lah. Movement, trans movement di Europe, di US, di Canada has backfired the society. It has backfired the society. And kalau kita bawa budaya itu ke Malaysia, it will ruin our society. You call me whatever you want to call me, I will stand on that ground. Kita nak debate, kita boleh debate. Silakan, jom. Aku tak ada masalah dengan benda tu. Alright? Okay. So, itu cerita lain. Nak buat perhimpunan wanita yang kau nak pergi berhimpun pasal lelaki tu, kenapa? Kan? Transgender tu lelaki yang kau nak pertahankan lelaki tu, kenapa? Kau pertahankan je lah wanita. Hak-hak wanita, representasi wanita. Mungkin kalau sekiranya mereka kekurangan itu, kekurangan ini, pertahankan yang itulah. Yang kau nak pertahankan lelaki itu, kenapa? Right? Okay? Habis kat situ. So, bila polis panggil, tiba-tiba kau nak kata, oh, kerajaan tak membenarkan perhimpunan. Mat. Setiap perhimpunan tu dibenarkan, tetapi mengikut syarat-syarat dia. Women's March, nama dia Women's March. Berhimpunlah tentang hak wanita. Yang kau berhimpun tentang hak lelaki itu, kenapa? Kalau kami nak berhimpun tentang hak kami, kami buatlah perhimpunan kami. So, no, tak payah. Tak payah jadi terpaling. Macam geng-geng PAS ni tak payah. Alright? Okay. Now, cerita tentang padu pula. Rafizi elak tercicir bantuan kerajaan daftar padu. Sebanyak 4,752 kawasan di Malaysia belum diliputi pendaftaran padu dan berisiko keciciran. Maklum Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Sebanyak 5.43 juta individu telah mengemas nilai data sehingga 17 Mac pukul 11.59 malam. Bagaimanapun sebanyak 4,752 kawasan belum lagi mengemas kini dan data tersebut saya ada. Saya ada data tersebut, cuma saya tak boleh nak tunjuk sebab data ada yang terlalu banyak. Saya ada data tersebut. 4,752 telah dikenal pasti, di mana kawasan tersebut tidak mempunyai sebarang pendaftaran di bawah padu maupun apa-apa program bantuan kerajaan yang disediakan sebelum ini. Antaranya adalah kampung saya. Kampung saya di zon 9, Kampung Semariang. Zon 9, Kampung Semariang. Di Petrajaya tu je lah tinggal. Yang lain tu semua dah berdaftar dengan padu. Tetapi di Petrajaya zon 9 itu saja. So saya harap YB Hasidah tolong ambil tindakan. Zon 9 Semeriang Batu. Zon 9 Semeriang Batu. Dia banyak lagi negeri-negeri di Sarawak, Sabah. Ada lebih kurang 4,000 lebih. Rafizi menggesa orang ramai mendaftar dan mengemas kini padu sebelum tarikh 31 Mac untuk mengelakkan risiko keciciran berterusan. Anda mungkin tidak akan mendapat bantuan kerajaan Anda mungkin tidak mendapat bantuan kerajaan sebelum ini. Kini, walau peluang itu telah dibuka kerana data anda tidak dikemas kini. So, mungkin sebelum ini anda tak dapat bantuan. Kan? Mungkin kerana ada company lah, apalah bekerja dengan company yang gaji besar. Tapi rupanya sekarang dah tak bekerja lagi. Contoh. Tapi sebab dia tak dikemas kini, so dalam data tu, dia assume anda masih lagi bekerja dengan company besar. Jadi masalah lah. So, Selangor mencatatkan 1,282 yang belum diliputi, diikuti wilayah persekutuan 992, Sarawak 765 dan Sabah 620. Antara contohnya adalah PPR, perumahan, kondominium, pangsapuri, rumah kos rendah, kuartus, rumah kedai, rumah air atau rumah panjang dan rumah sesebuah. Ada juga saya tengok kuartus tu antaranya adalah kuartus tentera Marine. Kuartus Marine saya tengok yang tidak lagi berdaftar dengan padu. So YB, ketua kampung, kawasan-kawasan, KRT tolong ambil tindakan-tindakan yang sewajarnya untuk mendaftarkan padu di kawasan tersebut dan untuk ambil tindakan yang sewajarnya. Okey.
Okey, ni yang terkini tentang mitra, tuan-tuan. Mitra ni adalah Indian community punya. Baik. NGO masyarakat India tuntut Aaron letak jawatan. 3 NGO menggesa Menteri Perpaduan Aaron Ago Dagang meletak jawatan setelah dia gagal mengendalikan unit transformasi India atau Mitra. Pasukan Tindakan India Malaysia, Pasukan Petugas Pekerja Malaysia Singapura dan Revolusi India Masa Depan dalam pendidikan FIRE turut juga menyerahkan memorandum kepada Jabatan Perdana Menteri. Aaron tak minat ke? Kalau tak minat, dia kena letak jawatan, kata pengurusi kepada 3 NGO terbabit. Turut hadir adalah Ahli Parlimen Kelang, V. Ganabatiru dan kira-kira 30 masyarakat India. Pada 13 Mac lalu, Aaron memberitahu Dewan Rakyat bahawa dia tidak jelas apabila mitra dipindahkan ke kawasan ke bawah kementeriannya. Katanya di dalam handset, saya tidak jelas, saya tidak tahu tujuan mitra dan saya perlu berlaku adil kerana saya tidak berminat, katanya. Malam tadi Malaysia Kini menghubungi Setiausaha Akhbar Aaron, Satish Kumar Sangkar yang memberitahu bahawa orang ramai tersalah faham apa yang dikatakan oleh Menteri Terbabit. Maksudnya bukan tentang kurang minat tetapi kepentingannya, kata Satish. Mengulas lanjut, Dayalan berkata jika benar Aaron menganggap mitra tidak penting, sikap itu jauh lebih teruk berbanding jika tidak berminat terhadap unit berkenaan. Justru Dayalan mendesak agar mitra diletakkan di bawah JPM. Dia juga mengkritik pelawaan dibuat kerajaan kepada Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin, Hadi Awang dan juga Dominic Lau untuk menghadiri sesi libat urus mengenai mitra. Apa tujuan jemput Hadi, Muhyiddin, Lau? Semua orang datang memberi idea tentang mitra ke? Pertama sekali, apa yang mereka tahu tentang sentimen orang India? Soalnya. Dan seterusnya mengecam tindakan Aaron merujuk kepada unit pengurusan prestasi dan penyampaian atau pemandu berhubung mitra. Dia mendakwa pemandu sebagai perunding yang berpangkalan di Sarawak tidak tahu mengenai isu yang membabitkan masyarakat India. Katanya, pemandu gagal melaksanakan 2 program sebelum ini iaitu My Atom dan My Tukar. Mitra yang asalnya dikenali sebagai unit pembangunan sosio-ekonomi masyarakat India, SIDIC, yang diwujudkan pada 2014 di bawah JPM dan Perdana Menteri ialah Najib Razak. Selepas PH membentuk 2018, SIDIC dinamakan Mitra dan dipindahkan kepada Kementerian Perpaduan. Sebelum dipindahkan semula ke JPM oleh Ismail Sabri. Pada tahun lalu, Perdana Menteri mengambilkan semula mitra Kementerian Perpaduan dan langkah tersebut dikecam sebagai penurunan taraf untuk unit berkenaan. Anwar mewajarkan peralihan kepada Kementerian Perpaduan yang mengatakan kerajaan telah membersihkan mitra dengan amalan tabik urus yang ketat memastikan tidak salah guna kuasa atau salah laku. Okey. Saya tahu banyak yang kau tahu saya tahu SIDIC SEDIC tu. Saya tahu pemain-pemain di dalam SIDIC zaman Najib dulu. Saya tahu juga apa yang berlaku di dalam SIDIC. Saya ada personal experience tentang SIDIC ni, tapi good experience lah, good experience, dan thank you kepada SIDIC yang dulu memberi saya peluang untuk memberi kursus kepada masyarakat India. Saya pernah juga dijemput oleh SIDIC untuk memberi kursus kepada masyarakat India, and for me that program was good lah. Cuma dia tidak diteruskan selepas itu. Tetapi saya memilih untuk meneruskan program itu kerana saya berpendapat bahawa kita perlu membantu semua lapisan masyarakat yang memerlukan, terutama golongan-golongan yang terkebelakang. Dan SIDIC pada masa itu mengadakan program khas untuk golongan India B40, kan? Berabuk, tuan-tuan. Golongan India B40, dan saya terus setuju kerana bagi saya itu juga kontribusi saya sebagai rakyat Malaysia untuk memberikan sedikit ilmu saya kepada usahawan masyarakat India yang B40. So itu di bawah SIDIC pada waktu itu. Dan disebabkan program itulah saya nak cerita pada hari ini, kan. Nak cerita ke tak? Tak apalah, saya tak cerita lah. Adalah satu peristiwa yang saya tak boleh lupakan sampai sekarang. Peristiwa yang sangat baik. Cuma saya tahu apa yang berlaku dalam SIDIC. Saya tahu apa yang what happened, what transpires, kegagalan dia bagaimana, penyalahgunaan dana dan sebagainya. I know who's involved dan benda-benda macam itulah. Cuma bila dia dipindahkan dan dipanggil, itulah, tak tahulah tuan-tuan, sebab Menteri Perpaduan ni diletakkan kepada orang GPS, kan, kepada orang Sarawak. Dia mungkin faham tentang fenomena Sarawak, tetapi bila mitra diletak bawah dia, mungkin dia tak faham dengan komuniti masyarakat India. Di Sarawak ni, masyarakat India kalau ikutkan yang betul-betul anak Sarawak 0%.
betul-betul anak Sarawak lah. Tapi yang sekarang ni tinggal dah bermastautin sebagainya, ada peratusan dia lah dah mula meningkat. Saya ingat dulu masa saya kecil-kecil, masyarakat India ni saya tengok kat dalam TV je. First time saya jumpa betul-betul orang India, masyarakat India ni di Kelang pada usia saya 18 tahun, bayangkan. Yang India mamak tu dekat India Street tu lain. Yang tu India saya anggap dah India Muslim, dah macam orang Sarawak dah. So dia lain tuan-tuan. So itu saya kata. But then again, yang ni biar kerajaan settlekan dan kita harap dia disettlekan dengan cara baik. Tetapi kalau kata tak minat tu, for me kena explain lebih lagi lah Satesh. Satesh kena explain lebih lagi lah. Kan kalau tak nanti orang akan salah anggap apa sebenarnya kerajaan ni nak buat kan. Aaron ni pandai tak pandai kan. Yang tu kena tanya itulah orang yang dilantik tu lah kan. Saya boleh nak kata lah. Baik, habis kat situ. Okey. Tuan-tuan. Pada 15 hari bulan Mac, ini cerita pasal Mata Wang. Pada 15 hari bulan Mac hari tu, dalam TikTok saya ada buat beberapa video reaction. Menarik, saya bermain dengan wala-on. Pada 15 hari bulan Mac, saya telah dikejutkan pada masa live pada malam tu. Saya live dengan Daniel Jani. Ada orang kata RM4.98, RM4.98. Saya macam, apa yang RM4.98? Saya beli. Kemudian rupanya bahawa Google mengatakan bahawa tukaran Malaysian ringgit 1 USD kepada Malaysian ringgit adalah RM4.98. Walaupun tanpa segan silu terus memainkan isu itu. Dan yang bestnya antara yang memainkan isu tersebut adalah yang terpaling. Cyber trooper mereka yang terpaling. Yang kita tahu memang kaki fitnahnya. Dia percaya, dia ambil terus. Kan? Dia ambil, dia apa orang kata? Dia orang pun, yang terpaling lah tuan-tuan. Dia nak gunakan hujah tersebut lah. Sekejap. So, digunakan hujah tersebut mengatakan bahawa kerajaan ini telah gagal daripada segi mata wang. Yang menariknya bila saya tengok Papu Kari punya posting tentang RM4.98 ni. Saja saya nak tunjuk kan. Right, sekejap. Okay. Ini Papu Kari punya. Dia tulis ni, glitch kepala bapak kau. Aku cek lagi sekali. Kan. So kalau kita tekan, Papu Kari kata, dia kata benda ni bukan glitch. Benda ni adalah penipuan. Glitch kepala bapak kau. Aku cek sekali. So kalau kita baca komen dia, Bank Negara Malaysia reply, data kata pertukaran diterbitkan oleh Google tidak tepat. Sila terima dasar rasmi. Kemudian dia kata, hang tipu siapa? Benda jadi kan? Kemudian dia tunjukkanlah. Data menjunak adalah fakta bukan auta. Dia ambil daripada Malaysia Digest. 4.98, 4.7. Dia kata data itu. Ini bank negara dah kata ni tuan-tuan. Google, apa ni semua? Kalau dia nak ambil data, dia kena ambil data daripada bank negara. So, 4.98, double check already. 4.98 dia kata, yes, it still is. Dia kata macam tu. Nampak tak? Kau ada kencing manis ke? Dah turun kan? Kan? 4.7 ni semua orang komen lah. Baik. Di dalam TikTok saya pun, ada satu walaon ni pun. Dia kata 4.98. Kau tak check ke? Itu semua glitch, penipu. Kemudian saya kata, kau dah check se.com belum? Saya check xe.com, saya check Yahoo. Yahoo dia ada 4.9, kemudian dia turun 4.7 cepat-cepat sebab dia tahu dia tersilap. Kemudian saya cek Bloomberg, saya cek Wise, saya cek semua currency exchange, semua RM4.70. Yang menyatakan 498 yang saya nampak hanyalah Google. Yahoo dia nyatakan sekejap. Kemudian Yahoo lepas tu letak balik RM4.70 dalam kadar yang cepat. Okay, dalam kadar yang cepat. Dia terus tukar. Google dia lambat sikit. Dia buat kerja lambat sikit. Yalah, kita bawa bantai walaon kan. Kita bawa bantai Zionis masa tu kan. Jadi of course dia nak jahanamkan kita. Kemudian ada orang kata, alah glitch ni berlaku kat Malaysia je. Baik, kita tengok posting ni. Ini posting saya.
Google apologize to Ghana. Kita tengok. Google apologize to Ghana for glitch in exchange currency. Google glitch, Google shock user with Pakistan to USD. Google glitch ini Google glitch dekat Pakistan. Google glitch shows apa orang kata move against UAE. Ni duit UAE. Joy short-lifted. Dia kata duit UAE turun. Ni UAE. Google glitch shows steep decline in dollar rates against Pakistan rupee. Ni Pakistan kena. Google glitch shows Morocco's dirham take nosedive against US dollar. Glitch juga. Google glitch show random switch to showing euros rather USD. Glitch lagi. Google glitch leaves netizen confused about rupee dollar exchange rate dekat ni dekat mana? Dekat India. Okay. Google glitch undervalues Poland zlotys by a fifth. Ni dekat Poland. So glitch ni bukan berlaku dekat ringgit Malaysia, bukan dalam masa yang sama. They are going around dalam masa-masa yang berlainan. So akhirnya glitch ini bila saya kemukakan benda ni, dia kata itu bukan itu, macam-macam alasan dia bagi. Akhirnya hari ini Google Malaysia meminta maaf. Ringgit Google Malaysia minta maaf. Thank you for bringing this to our attention. We immediately contacted the third party that provide US MYR exchange rate information to correct the error. The issue has now been resolved and we apologize for any confusion caused. Google provide currency exchange rate for information purpose only. Please consult official source such as x.com, Bank Negara Malaysia _official for making any financial decision. Google pun kata suruh rujuk Bank Negara Malaysia. Tapi bila kita kata rujuk Bank Negara Malaysia, Bank Negara Malaysia dah keluar kenyataan. Apa walaupun kata Google tu lagi betul daripada Bank Negara Malaysia. Dia kata korang tak tahu ke trading tu berlaku tengah malam. Bang, trading tutup pukul 6 bang. Apa yang berlaku tengah malamnya? Inilah masalah yang terpaling rasa dia terpaling pandai. Dia masih juga nak menegakkan benang yang basah tu. And the best thing is walaupun ni tak padam pun posting tu. Tak minta maaf pun. Langsung tak minta maaf tuan-tuan. Langsung tak minta maaf. Oh, langsung mereka tak minta maaf. Dan saya sebut yang terpaling ni tuan-tuan. Saya nak sebut yang terpaling ni. Saya nak cerita juga kan, isu terakhir saya nak bawa ni berkenaan dengan, okey, habis dah cerita tu. Stalking kalimah Allah ni. Kan, tentang stalking kalimah Allah. Baik. Baru-baru ini telah tersebar di kekemat satu stalking yang tulis perkataan kalimah Allah kat situ. Okay. Allah. Dia sebut Allah. Kemudian kalau kita Google sebenarnya bukan stalking kalimah Allah je, ada semua agama lain ada stalking yang melambangkan agama-agama mereka. Saya dah Google lah, tuan-tuan carilah sendiri. Tuan akan jumpa stalking symbol of religion. Cuma Islam ni sangat sensitif, terutama melibatkan kalimah Allah yang diletakkan di kaki. Okay? Agama lain saya tak tahu. Itu terpulang kepada agama lain. I'm not here to comment on other religion. Tetapi saya comment here on Islam. Okay? So ini adalah gambar tersebut. And it's true. Bila saya check betul, gambar itu ada dekat situ. Right. Okay. Tak apalah. Bukanlah masalah tak apa. So tak patutlah. Tak wajar. Tak patut. Benda itu wajar. Kita kena perbetulkan. Kita kena tarik balik semua stalking-stalking yang ada kalimah Allah. Saya setuju. 1,000,000 million %. Saya setuju. Kemudian timbullah golongan-golongan terpaling ni tuan-tuan. Okay. Golongan-golongan terpaling ini, maka keluarlah semboyan-semboyan. Golongan-golongan terpaling ini pun mengatakan inilah masa kita kena menumpahkan darah, memperjuangkan agama dan bangsa kita. Oh. Golongan-golongan terpaling tuan-tuan. Tadi saya tengok ada yang berdebat dengan Cik Annie tu kan. Saya tak tahu apa yang dia buat. Kan, dia duk kata kita pertahankan kalimah Allah, kemudian dia keluar kamera. Setahu saya yang keluar kamera, I might be wrong lah. Keluar kamera ni dia pergi merokok. Kan, merokok tu haram di sisi agama Islam. Duk bercakap memperjuangkan kalimah Allah, tapi still merokok kan. Dalilnya, la darar wa la dirar. Tidak boleh datangkan kemudaratan dan tidak boleh memudaratkan. Itu dalilnya. Tapi, dan fatwa kebangsaan dan sebagainya. But that's beside the point. Kemudian,
timbullah yang golongan-golongan terpaling. Itu macam ni tuan-tuan. Saya setuju KK Mat disiasat. Kalau tuan-tuan nak boykot KK Mat, silakan. Dengan segala hormatnya dipersilakan, hak masing-masing. Tuan-tuan nak pergi rasa marah dengan kejadian ini. Betul, kita kena rasa marah dengan kejadian ini. Dan KK Mat kena apologize. Dan KK Mat pun, owner dia pun dah minta maaf. Dia apologize. Dan kita boleh bersangka. Baik tak baik terpulang. Kita boleh bersangka mungkin dia tak tahu. Mungkin dia terlepas pandang. Produk dia terlalu banyak. Mungkin dia tak faham pun apa benda tu. Sebab dia bukan Islam. Okay? Kita faham benda itu. Tetapi, saya terfikir juga geng-geng yang terpaling dia tuan-tuan. Saya teringat kes hari tu kan. Kes kahwin dua tu. Kan? Orang kita ni, dia punya terpaling dia tu. Terpaling dia tu kadang-kadang tak kena tempat. Ingat tak Abang Tesla tu kan? Geng Abang Tesla. Abang Tesla kahwin dua. Siapa nama dia? Alif Tega kahwin dua. Ui, yang terpaling ni, shaking ni. Ini dah lelaki tak mengenang budi. Lelaki itu, lelaki ni. Dia kahwin tuan-tuan. Dia bukan buat maksiat. Dia kahwin, dia bukan buat maksiat. Tapi kita punya maki tak ingat dunia. Dalam masa yang sama, ada ingat tak Hot Daddy tu? Dia keluar podcast, orang interview dia. Orang ni, ada komen-komen kat bawah. Inilah dia lelaki sejati. Wow, lelaki ini kacak sebagainya. Yang kahwin secara sah. Kan? Kau maki macam tak ingat dunia. Yang buat kerja maksiat, kau puji macam tak ada apa. So, prioriti kita dah lain. Saya nak bawa poin saya apa, tuan-tuan? Poin saya adalah, hal stalking ni saya kata, ya kita marah. Kita marah hal stalking. Kalau kita nak tengok, even PAS sendiri pun, ada buat kesilapan. Ada buat kesilapan dia. Contohnya, ada penyokong PAS pijak kalimah Allah. Saya tunjuk ni tuan-tuan. Penyokong PAS pijak kalimah Allah. Bismillah kat bawah ni. Dia naik atas ni, dia kibar bendera PAS, dia pijak. Kita bersangka baik lah. Dia mungkin tak sedar, dia mungkin tak tahu. Bang, jentang-jentang benda tu besar kat situ. Tetapi adakah yang tershaking tu paling tershaking kat sini tuan-tuan? Adakah yang tershaking itu sekarang ini memaki hamun dan juga nak memboikot PAS? Ada ke? Dalam masa yang sama tuan-tuan, saya nak cerita. Bila tabung haji difitnah, kat mana golongan-golongan yang terpaling shaking ni tuan-tuan? Bila Ustaz Mujahid, Dr. Mujahid difitnah tentang kes tabung haji, mengatakan bahawa tabung haji itu dijual kepada orang bukan Islam. Yang maki adalah orang-orang walaun PAS ni. Yang terpaling ni tuan-tuan. Lepas itu, bila kalah Saman Dusuki, semua senyap masuk gua. Di manakah orang terpaling bila ustaz-ustaz, ulama-ulama, ketua pemuda memaki hamun, mengkafirkan orang Islam yang lain? Di manakah tershaking bila kalimat Haji Hadi, kan, amanat Haji Hadi disebarkan sehingga menyebabkan umat berpecah dengan teruk. Sehingga orang UMNO dikafir-kafirkan, tuan-tuan. Di manakah orang yang terpaling shaking? Adakah kita boykot PAS? Adakah PAS diboykot? Kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana dia lama memerintah. Kita menentang dia kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah, mengekalkan undang-undang kafir, mengekalkan peraturan jahiliah. Oleh itu, sebab itulah kita menentang mereka. Percayalah saudara sekalian, perjuangan kita adalah jihad. Ucapan kita adalah jihad. Derma kita adalah jihad. Bergantunglah kita kepada Allah menghadapi puak-puak ini. Puak-puak ini ni siapa ni tuan-tuan? Puak-puak ini ni. Ni UMNO. Later Hadi kata, saya tak pernah kata UMNO kafir. Tapi puak-puak ini ni siapa? Kalau kita mati melawan puak-puak ini, mati kita adalah syahid. Mati kita adalah Islam. Syahid tuan-tuan. Syahid. Seolah-olah kita sekarang ni lawan orang kafir, ni UMNO ni kafir. Kita tak perlu masuk Buddha, masuk Hindu. Tapi kita menjadi kafir dengan mengatakan politik suku, agama suku. Mana dia? Golongan terpaling shaking dalam isu tadi tu yang saya sebut tu. Memainkan kalimah-kalimah Allah. Memainkan hukum-hukum Allah.
menuduh orang Islam dengan sesuka hatinya. Orang UMNO, majoriti orang Islam. Yelah, UMNO pun United Malay National Organisation, bukan majoriti. Saya rasa 99.9% dia Islam. Adalah 1.1% bukan Islam. Sebab Bumi Putra yang bersekutu ada. Tetapi 99.9% adalah Islam. Dia tak sebut Mahathir ke, dia tak sebut si fulan. Dia sebut UMNO, ahli UMNO. Di manakah dia orang terpaling tershaking, tuan-tuan? Okey, kalimah Allah itu besar. Tuan-tuan kata benda ini tak besar ke? Tuan-tuan kata menuduh orang kafir itu tak besar ke, tuan-tuan? Hadis menuduh orang kafir ni. Ada satu hadis menyebarkan hadis palsu itu satu hal lah. Tetapi menuduh orang Islam sebagai fasik dan kafir itu satu dosa yang sangat besar, kufur. Allah SWT, hadis Rasulullah daripada Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim, dua kitab paling tinggi menyatakan mana-mana orang yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka jatuhlah kafir itu ke atas salah seorang daripadanya. Ulasan hadis, kalau yang dituduh itu tidak kafir, maka yang menuduh itulah kafir. Erti katanya bukan kafir-kafir, erti kata keluar agama, kufur, dosa besar dosanya, tuan-tuan. Besar dosanya. Tersilap memasukkan 1,000 orang kafir dengan syubhat Islam lebih baik berbanding tersilap mengeluarkan atau mengkafirkan seorang Islam dengan syubhat kekufuran. Qawaid al-Tasawuf ini dinukilkan oleh Az-Zarruq daripada Ibn Furak. Kan? Besar dosa dia, tuan-tuan. Mana orang yang paling tershaking tu? Tak, saya jangan take me wrongly, don't take me wrong. Jangan salah anggap seolah-olah saya bersetuju dengan kalimah Allah dekat stokin. Tak, saya tak setuju, ambil, hapuskan. Jangan ulang balik. Tetapi dalam masa yang sama, be fair. Dengan benda-benda macam ni. Yang terpaling ni. Baca posting, komen, maki agung, maki sultan, berjela-jela. Tapi mana dia? Orang-orang yang membela ni, tuan-tuan? Thank you Firdaus. Terima kasih Firdaus Nasir. Mana dia orang-orang yang membela ni? Terpaling. Itu cerita tadi tu kan. Bila buat benda halal, kahwin dua, terpaling shaking . Tapi bila hot daddy tu, meletup ovari aku. Pui! Itulah dia, tuan-tuan. Saya sarankan tuan-tuan bacalah Fiqh Aulawiyat, Fiqh Keutamaan oleh Dr. Yusuf Ar-Qaradawi. Saya cari buku saya tu tak ada dah. Mungkin ada orang pinjam tak bagi balik. Dia ada buku Fiqh Daulah je. Carilah buku tersebut. Bagaimana sebenarnya aulawiyat umat Islam ni, keutamaan umat Islam ni dah caca merba. Kita ni terlalu mengutamakan benda yang tak patut daripada benda yang patut. Benda yang tak penting jadi lebih penting. Ni bagi contoh Hasan Al-Banna pernah cerita kan. Orang bertanya sembahyang tarawih, dia gaduh. Sembahyang tarawih ni 8 ke 20? 8 ke 20? Ada satu golongan kata 8, 11, 8, 11 lah, 3 witir. Ada satu kata 20, duk bergaduh sampai putus persaudaraan. Kemudian golongan ini datang jumpa Syahid Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ni antara reformis Islam. Dia tanya, ya Syekh, dia kata, wahai Hasan Al-Banna, siapakah yang betul? Sembahyang tarawih 8 ke sembahyang tarawih 20 tu yang betul di sisi agama? Hasan Al-Banna kata apa? Sembahyang tarawih ni sunat. Okay, sembahyang tarawih ni sunat. Ada berbeza pendapat ulama, ada yang kata 8, ada yang kata 20, ada yang kata 100 pun ada. Tetapi memutuskan silaturahim itu haram. Menghubungkan silaturahim itu wajib. Tetapi kamu lebih mengutamakan yang sunat daripada yang wajib. Itu maksud keutamaan. Patutnya yang wajib, silaturahim itu kamu utamakan daripada yang sunat ni. Siapa nak sembahyang 8, sembahyang 8. Siapa yang nak sembahyang 20, sembahyang 20. Jadi kalau kita faham fiqh, tuan-tuan, keindahan fiqh, ilmu fiqh tu, kita akan nampak keindahan Islam tu. Tetapi itu dinamakan fiqh daulah, fiqh aulawiyat, fiqh waqi', fiqh reality. Tetapi
ramai manusia ada ilmu tapi tidak ada kefahaman. Ramai yang ada ilmu tapi sebenarnya tidak ada kefahaman. Itulah tuan-tuan. Itu sekian daripada saya lah. Thank you. Pukul 2 pagi ni pun masih dengar 2,400, 2,500 orang, 600 orang ni. Terima kasih. Kan? Terima kasih. Saya ucapkan. Okay, esok ramai lagi dengar lah kan. Tapi terima kasih. Untuk makluman, kita punya live itu insyaAllah kita akan buat pada 29 dengan Ustaz Wan Ji. Pada 29 hari bulan, apa orang kata, pada 29 hari bulan Mac ni. Tempat nanti saya akan update dekat saya punya FB saya. So tuan-tuan boleh tengok dekat FB. InsyaAllah kehadiran maksimum 50 sahajalah sebab tempat itu agak terhad. Okay. Alright. So siapa yang berminat, mungkin siapa yang nak tahu dan nak hadir, tapi dia dekat area Selangor lah. Dekat area Selangor. So siapa yang berminat dan nak tahu tempatnya, lokasinya untuk program Ustaz Wan Ji live tarawih. Islam bukan Islam boleh datang, lelaki wanita boleh datang. Boleh hubungi Ana, WhatsApp Ana dekat nombor ini. Jadi tuan-tuan boleh dapat detail lah berkenaan dengan program tersebut. Okey? Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.